Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Forum 1 Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat bersama-sama bersua dalam Forum Pendidikan Sejarah pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya, Nuhar Syazana binti Suhaibul Farizal, akan bersama-sama warga sekelas sekalian untuk mengetuai Forum Pendidikan Sejarah kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, bersama saya adalah 5 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya warga sekelas kita, khususnya para jejaka, tidak senang duduk melihat kejelitaan 5 orang ahli panel kita pada pagi ini. Baiklah, ahli panel pertama iaitu Saudari Alia Afika binti Azaman. Selamat datang saudari. Saudari kita yang kedua nampak memalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Farah Atika Jalila binti Ismail. Selamat datang saya ucapkan buat saudari. Selain itu, kita memperkenalkan 2 orang lagi ahli panel kita iaitu Saudari Siti Suhaila binti Nasharuddin dan Saudari Nur Farahana binti Sahib. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tentang latar belakang pemantapan dasar luar negara ASEAN. Seperti yang kita tahu, pada 7 Ogos 1967 telah wujud satu gabungan yang dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN yang terdiri dari negara Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand. Selain itu, keanggotaan ASEAN telah menambah enggan kemasukan Brunei pada 7 Januari 1984, Vietnam 28 Julai 1995, Laos dan Myanmar 23 Julai 1997. Akhir sekali Kemboja. Penubuhan ASEAN yang bermatlamatkan kerjasama dalam semua bidang, terutamanya dalam bidang ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran. Pelibatan Malaysia amat jelas dalam ASEAN, terutama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Alia Afika binti Azaman. Baiklah saudari, apakah peranan ataupun kerjasama Malaysia dalam ASEAN dari segi politik? Terima kasih kepada moderator Saudari Nuhar Syazana di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Balik kepada soalan tadi, sebenarnya kebanyakan Asia Tenggara baru mencapai kemerdekaan. Maka amat perlu untuk mewujudkan kerjasama dari satu pertubuhan yang sama. Sebelum saya lanjutkan lagi pendengaran saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu berkaitan dengan tajuk ini. Asia Tenggara merupakan satu rantau yang berkedudukan strategik tetapi lemah dari segi politik dan hubungan serantau dan antarabangsa. Malaysia bimbang keadaan tersebut akan memudahkan kuasa-kuasa besar menundukkan negara Asia Tenggara atau menjadikan Asia Tenggara tempat pertelegahan. Sebagai contoh, semasa Perang Dingin, negara Asia Tenggara menjadi sasaran perebutan kuasa Barat dan Komunis. Selain itu, tekanan nasionalisme agar negara baharu merdeka berusaha ke arah mendapat pengiktirafan negara lain di dunia. Maka, Malaysia berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut dengan cara bekerjasama semua negara Asia Tenggara. Bagi pendapat saya lagi, keadaan negara Asia Tenggara yang masih tidak stabil dan masih terikat dengan pelbagai gejala akibat jajahan Barat. Di samping itu, wujud pelbagai perbezaan falsafah politik dan ideologi. Sebagai contoh, Vietnam Utara dan ideologi komunisnya, Indonesia sebagai militant nationalist dan Filipina terikat dengan Amerika Syarikat sehingga dikenali sebagai ranting Asia. Akhir sekali, Malaysia berpendapat sekiranya keadaan rantau Asia Tenggara ini berterusan, masa depan negara tidak akan terjamin. Perpaduan dalam kalangan semua negara Asia Tenggara perlu untuk membina benteng pertahanan yang kukuh dalam semua aspek dan Malaysia juga bimbang dengan pengaruh komunis dan teori domino. Baiklah Saudari Alia Afika binti Azaman, terima kasih atas penerangan anda itu tadi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan yang seterusnya kepada Saudari Farah Atika Jalila binti Ismail, iaitu apakah peranan Malaysia dalam ASEAN dari segi ekonomi pula?
Terima kasih Tuan Moderator yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada soalan moderator tadi, iaitu peranan Malaysia dalam ASEAN dari segi ekonomi. Baiklah, peranan Malaysia dalam ASEAN dari segi ekonomi pula ialah kerjasama ekonomi ASEAN melalui zon kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade yang dikenali sebagai AFTA telah dikemukakan oleh Tun Mahathir Mohamad dalam sidang kemuncak di Singapura, di mana adalah untuk memperluaskan skop kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. Seterusnya, walaupun ianya mendapat tentangan daripada negara maju seperti Amerika Syarikat, tetapi idea Malaysia ini telah membawa kerjasama secara tidak rasmi negara ASEAN dengan negara China, Jepun dan Korea. Pertubuhan ekonomi digital di Asia Tenggara menjadi kunci kerjasama rentas sempadan untuk merealisasikan potensi penuh ASEAN kerana ia merupakan salah satu kawasan yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. ASEAN merupakan organisasi antara negara yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perdamaian serta stabilitas nasional. ASEAN juga hadir untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi antara negara yang tergabung di dalam ASEAN. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Farah Atiqah Jalila atas pandangan anda itu tadi. Seterusnya, kita beralih kepada ahli panel keempat kita, iaitu Saudari Siti Suhaila binti Nasharuddin. Baiklah, soalannya. Adakah Malaysia ada menyumbang apa-apa dalam ASEAN dari segi sosial? Malaysia telah juga menyumbang dalam bidang pendidikan. Kerjasama dalam bidang ini telah mewujudkan pertubuhan menteri-menteri pelajaran ASEAN. Malaysia bersetuju membina pusat serantau untuk sains dan matematik di Pulau Pinang. Selain itu, Malaysia telah memainkan peranan penting dalam membentras penyalahgunaan dadah. ASEAN telah mencadangkan persidangan antarabangsa bagi penyalahgunaan dadah dan pengedaran heroin. Kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berjaya diadakan di Vienna pada 1987. Persidangan ini telah dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya dalam bidang kebudayaan ASEAN. Di samping berlaku pertukaran rancangan televisyen dan radio bagi merapatkan hubungan sesama negara ASEAN. Akhir sekali, Malaysia bekerjasama dalam bidang sukan. Sukan C diadakan juga untuk merapatkan hubungan dengan negara ASEAN dan Malaysia turut beberapa kali menjadi tuan rumah untuk Sukan C dan juga menubuhkan Majlis Bahasa Indonesia dan Malaysia pada tahun 1972. MBIB kemudian bertukar menjadi Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia pada tahun 1985 dengan tujuan mengembangkan bahasa Melayu, meningkatkan persaudaraan dan meningkatkan peranan bahasa Melayu dan penyelarasan istilah, ejaan dan sebutan. Baiklah, terima kasih Saudari Suhaila. Pertanyaan kita yang terakhir untuk topik ini ialah, apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia sebagai anggota ASEAN? Mohon dijelaskan, wahai saudari. Apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia sebagai anggota ASEAN? Faedah Malaysia dalam ASEAN ialah dapat menjamin hubungan baik dengan negara serantau, termasuk dalam menjamin kestabilan politik negara kita. Selain itu, ia menubuhkan negara ASEAN dapat menjamin kedaulatan negara-negara serantau seperti dapat keamanan dan kemakmuran di negara kita. Tambahan lagi, negara kita dapat menjamin hubungan baik dengan negara serantau serta dapat meningkatkan taraf pendidikan di negara kita. Hubungan baik dengan negara serantau juga dapat memakmurkan ekonomi negara. Hal ini kerana penubuhan AFTA, iaitu zon bebas tukar antara negara ASEAN, mewujudkan pasaran yang berpotensi besar kepada pengeksport Malaysia asalkan mereka meningkatkan piawai produk dan khidmat. Menjalin hubungan baik dengan negara serantau dapat meningkatkan taraf pendidikan negara kita. Malaysia juga memperolehi manfaat kepada aspek sosial dan kebudayaan melalui program Tahun Melawat Malaysia, keunikan dan kecantikan alam semula jadi Malaysia, terutama di Sabah, Terengganu dan Sarawak, telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara pelancong utama di ASEAN. Malaysia juga dapat manfaat apabila menganjurkan subvensi. Malaysia dapat menjalinkan hubungan serantau melalui penganjuran subvensi
dan seterusnya dapat mengekalkan nama negara dalam kalangan negara anggota. Secara tidak langsung, sistem pelancongan ekonomi negara turut berkembang dengan besar. Aspek pendidikan juga mendatangkan banyak manfaat kepada Malaysia. Program-program seperti Basecamp dan RIS dalam meningkatkan mutu pendidikan di negara ini, terutamanya dalam bidang bahasa Inggeris. Bukan itu saja, para penyembah ilmu di Malaysia juga dapat mengembangkan potensi mereka dalam mempelajari bahasa Brunei dan Indonesia melalui MBBIM. Program pertukaran pelajar antara negara anggota ASEAN juga dapat giat dilaksanakan. Secara konklusinya, keanggotaan Malaysia dalam ASEAN telah memberi banyak manfaat kepada Malaysia dan keanggotaan ini harus dikekalkan untuk menambah kebaikan yang lebih pada masa akan datang. Terima kasih.